untuk kita nak membentuk sebuah keluarga yang benar-benar, keluarga yang orang kata mengikut amalan contoh yang ditunjukkan oleh Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah rumah tangga yang orang dalam rumah tu ahli keluarga ni orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Jadi untuk nak bentuk keluarga yang macam tu, keluarga yang ada sifat-sifat iaitu Rabbani, keluarga yang ada dalam tu ada kebahagiaan, ya, ada rahmah, ada mawaddah, ada kasih sayang, ya. Makanya antara baginda Nabi SAW telah menekankan 3 perkara ni. 3 perkara untuk kita nak bentuk keluarga kita ni. Keluarga kita yang benar-benar nanti besok anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat kepada Allah SWT. Ada 3 perkara, iaitu yang pertama menekankan tentang aspek keimanan, tentang tauhid, tentang keimanan, tentang tauhid. Yang kedua tentang pendidikan anak-anak ni, iaitu pada peringkat awal lagi dah didik anak-anak, latih supaya sembahyang. Yang ketiga iaitu untuk kita didik anak-anak kita ni supaya mereka ni dibentuk akhlak yang baik, akhlak yang mulia, supaya mereka ini tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ini 3 aspek yang kita mesti tekankan, tentang keimanan, tentang didikan sembahyang, dan juga pembentukan akhlak yang mulia terhadap anak-anak kita. Sebab itu kalau kita melihat, ya, apabila Quran sebut tentang kisah Nabi Yaqub, Nabi Yaqub ni pada saat kematiannya, Allah SWT menyebut dalam satu ayat, ya, Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah ayat yang ke-133. Allah berfirman, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut. Kata Quran, apakah kamu hadir ketika Yaqub didatangi kematian? Ya, bila Nabi Yaqub didatangi maut, kematian, Allah Ta'ala mengatakan, iaitu Nabi Yaqub tanya kepada anak-anaknya, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Kata Nabi Yaqub kepada anak-anaknya, apakah yang kamu akan sembah? Ini Nabi Yaqub tanya kepada anak-anaknya, apakah yang kamu akan sembah, ya, sepeninggalan aku nanti, kata Nabi Yaqub kepada anak-anaknya. Ini maknanya dia tanya kepada anak-anak tentang tauhid, tentang keimanan. Apakah yang kamu akan sembah? Dalam bahasa kita kata, kalau nanti ayah dah meninggal dunia, ayah dah mati nanti besok lusa, apa yang kamu akan pegang tentang keimanan tu? Lalu kata anak-anak Nabi Yaqub, qalu, kata mereka, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Dia kata kepada ayahnya Nabi Yaqub, kami akan menyembah Tuhan kamu dan juga Tuhan nenek moyang kamu. Apa yang kamu beriman, apa yang nenek kamu beriman, kata anak-anak Nabi Yaqub, itulah yang kami akan pegang. Ya, maknanya ayah dia beriman kepada Allah, datuk nenek moyang dia beriman kepada Allah, maka dia akan tetap juga akan beriman kepada Allah SWT, menyembah Tuhan. Macam mana ayah dia punya pegangan beriman kepada Allah, anak-anak juga tetap akan beriman kepada Allah. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat, inilah penekanan yang pertama sekali yang kita mesti tekankan kepada anak-anak kita ni, tentang akidah, membetulkan tauhid mereka, keimanan mereka, ya. Sebab itu kalau kita lihat dalam kisah Nabi Yaqub ni tuan-tuan, ayah tanya kepada anak-anaknya, ya, kalau ayah mati, ya, apakah yang kamu akan pegang, apakah yang kamu akan beriman? Kata anak-anak mereka, kami beriman kepada Tuhan. Macam mana ayah beriman kepada Tuhan, kepada Allah, datuk nenek kami juga beriman kepada Allah, kami tetap akan beriman kepada Allah. Sebab itulah tuan-tuan, perkara yang sangat penting iaitu kita mesti betulkan akidah anak kita ni, tauhid dia, keimanan dia. Sebab iman tu kalau dah betul, iman tu kalau dia dah sempurna, sahih, makanya insya-Allah mudahlah untuk dia melaksanakan perintah-perintah Allah SWT. Maka datanglah perkara yang kedua, iaitu dalam kita nak bentuk anak-anak kita ni sebuah rumah tangga yang benar-benar
ya, yang beragama, yang beriman, anak-anak kita jadi anak yang soleh nanti insya-Allah. Itu penekanan tentang solat, penekanan tentang sembahyang. Sebab tu Nabi selalu sebut, dan hadisnya kita selalu dengar, kita dengar ustaz-ustaz kita baca, muru auladakum bis solah, perintahkanlah anak-anak kamu sembahyang. Ya, Nabi suruh kita ni perintahkan anak-anak kita sembahyang, suruh anak-anak kita solat pada masa bila tuan-tuan? Umum bila ni? Wahum abna'u sab'in sinin. Nabi kata pada masa umur mereka iaitu 7 tahun, latih mereka sembahyang. Suruh mereka sembahyang. Daripada start umur 7 tahun tu, darjah 1 dah. Dah suruh dia sembahyang, latihkan Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, ya, subuh. Perkenalkan mereka subuh berapa rakaat, Maghrib berapa rakaat, Isya berapa rakaat, Zuhur berapa rakaat, ya, Asar berapa rakaat. Kita selalu suruh dia sembahyang sebagai latihan. Ya, walaupun mungkin anak-anak kita ni mungkin ada masa dia okey, ada masa dia boleh buat, ada masa ya budak-budak umur 7 tahun, tapi dah kita latih mereka sembahyang awal umur 7 tahun tu. Nabi kata muru auladakum bisalah. Kemudian Nabi kata wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Nabi kata kalau dah masuk umur 10 tahun, anak-anak kita ni tak nak sembahyang tuan-tuan, apa Nabi suruh buat? Boleh. Dia boleh untuk dirotan atau dipukul sebagai takdib ataupun namanya didikan. Nabi membenarkan kita untuk rotan mereka, tapi tujuan takdib bukan rotan untuk nak belasah mereka, tak, untuk nak didik anak-anak. Kalau tak sembahyang maka boleh guna rotan. Sebab itulah tuan-tuan, anak-anak kita ni kalau daripada kecil dah kita suruh dia sembahyang, maka besok bila dia masuk remaja, umur dah 20 tahun ke atas, atau saya ingat kalau dah kahwin pun insya-Allah dia tetap jaga sembahyang. Tapi kalau daripada awal-awal, ya, daripada umur 7 tahun dah masuk 10, dah masuk sekolah menengah, kita pun tak pernah untuk nak tegur dia kenapa tak solat. Saya ingat sampai dia kahwin besok, memang dia tak boleh jaga sembahyang. Ini banyak berlaku kita jumpa. Ada yang dah bernikah, dah beranak pinak dah. Ada yang anak-anak dah besar panjang tuan-tuan, minta mak cakap, ada mereka yang tak sembahyang. Ya, kalau mak bapak sendiri tak sembahyang tuan-tuan, macam mana anak-anak nak contohkan kita untuk mereka sembahyang? Jadi nak bentuk rumah tangga tu yang betul-betul rumah tangga yang terdiri orang-orang yang soleh, keluarga-keluarga agama ni tuan-tuan, maka yang kedua penekanan tentang sembahyang. Dan yang ketiga iaitulah supaya anak-anak kita ni dididik dengan akhlak yang mulia, dengan sifat-sifat yang terpuji. Dan kalau mereka langgar hukum Tuhan, iaitu kalau mereka ni berakhlak-akhlak yang buruk atau yang keji, makanya kita bolehlah untuk nak memberi tegasan ataupun teguran yang keras kepada mereka kalau mereka melakukan perbuatan mungkar. Sebab itulah tuan-tuan, satu perkara yang saya mesti nak betulkan iaitulah ramai orang salah faham. Ya, orang kata apa tu dayus? Arab kata ad-duyus. Oh, dayus, banyak orang kita kata kalau isteri minta cerai daripada suami dia berkali-kali, bang ceraikan saya bang, cerai saya bang, cerai saya, tapi suami tak melepaskan dia. Semua kata itu suami yang dayus. Tapi yang sebenar-benarnya kata Imam Az-Zahabi, yang disebut dalam satu kitab dia yang bertajuk Al-Kabair tentang perbuatan dosa besar, ada satu bab yang dia masukkan tuan-tuan, namanya ad-duyus, dayus. Baik, siapa tu dayus? Dayus iaitu kata para ulama, satu orang suami atau satu orang ayah. Satu orang suami kalau isteri dia langgar hukum Tuhan, contohnya satu orang suami isteri dia tak tutup aurat dengan sempurna, tak semayang, buat benda-benda yang salah, ataupun dia nusyus kepada suaminya, tapi suami dia tak kisah pun, ya, langsung tak kisah, tegur pun tidak, ya, bagi nasihat pun tidak, apa lagi nak marah. Bahkan kita ada kuasa untuk tegur isteri kita, pasal Allah kata ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki tu dia ketua, pemimpin bagi perempuan. Dan anak-anak kita juga tentang kalau dia tak semayang, dia buat mungkar, dia buat maksiat, kita langsung tak kisah, tegur pun tidak, bagi nasihat lagi jauh. Maka kata Az-Zahabi dalam bab tu, kalaulah ada suami atau ayah yang bersifat demikian, kalau isterinya, anak-anak dia buat benda mungkar maksiat, mereka langsung tak kisah, langsung tak ambil pot, kata orang kampung, langsung tak peduli,
maka dia dikatakan suami atau ayah yang dayus. Ayah yang dayus. Sebab kaedah sebut rada bil maksiati maksiatun. Kalau kita reda kepada satu perbuatan maksiat, walaupun kita tak buat maksiat, kita dianggap macam orang buat maksiat. Makanya kita suami, kita ayah, kalau anak-anak kita buat mungkar, buat maksiat, tuan-tuan, kita langsung tak kisah, tegur pun tidak, nasihat lagi jauh, maka kita boleh dituduh ayah yang dayus ataupun suami yang dayus. Inilah tiga perkara yang kita mesti tekankan. Kalau kita nak bentuk rumah tangga yang harmoni, yang bahagia, yang bercirikan keluarga Islam, orang yang saleh, orang-orang yang takwa. Sebab tu bila Khalifah Umar Abdul Aziz meninggal dunia, orang pergi ziarah dia. Orang pergi ziarah Khalifah Umar Abdul Aziz pada hari nak meninggal dunia. Wahai Khalifah, ya, dia kata, apakah yang kamu tinggalkan untuk anak-anak kamu bila kamu mati nanti? Bila kamu mati? Kata Khalifah Umar Abdul Aziz, dia jawab, in kanu salihin, jikalaulah mereka itu orang-orang yang soleh, maka Allah akan uruskan mereka. Allah akan uruskan kehidupan orang-orang yang saleh. Ini tuan-tuan. Mana kalau kita dah didik anak-anak kita pada kecil dari anak yang saleh, anak yang bertakwa, anak yang beriman, nanti bila kita mati, dia akan meneruskan kesalehannya. Sebab tu bila orang tanya kepada Khalifah Umar tadi, apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anak kamu? Jikalau mereka orang-orang yang saleh, insya-Allah Allah akan uruskan kehidupan orang-orang yang saleh. Inilah tuan-tuan tiga perkara penekanan yang kita mesti tekankan untuk anak-anak kita. Pertama tadi apa? Tekankan tentang akidah, keimanan yang penting. Kedua, didik anak-anak daripada kecil jaga sembahyang. Yang ketiga, bentuklah akhlak mereka, didik akhlak mereka agar akhlak mereka ni terbentuk akhlak-akhlak yang mahmudah, yang terpuji, supaya mereka tidak akan melakukan perkara-perkara yang mungkar ataupun perkara yang maksiat.